This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita cuba habiskan hari ni. Cuma kertas 2 ni dia panjang sikit lah. Okey, kertas 2 dia panjang sikit. Kita kena lukis graf bagai semua ya. Okey, rumus saya ada letak kat atas ni. Okey, saya ada letak kat atas sebab bila kita buat soalan kertas 2 memang kita bergantung kepada rumus. Okey, untuk soalan 2011, soalan 2011. Mula-mula dia suruh kita lakarkan graf. Kemudian dia bagi dekat situ sudut kita daripada 0 darjah X 2 pi tu ialah 360 darjah. Okey, jadi kita kena ready nak buat graf. So kita mungkin akan buat beberapa nilai. Okay, beberapa nilai tak semestinya nak kena buat semua. Beberapa nilai, kalau kita dah boleh agak nilai dia tu, kita berhentilah. Okey. Sekejap saya mungkin boleh guna bantuan grid ni sekejap. Jadi tak payahlah lukis-lukis kan. Okey. So kurang-kurangnya dah ada dah pembaris kat situ. Okey. So yang pertama kita ada kalkulator dan kita saya mencari gambar pembaris ni. Dia ni sekejap dia scene sekejap. Okey, sementara menunggu. Okey, sementara menunggu saya akan isikan dahulu nilai yang saya ada. Yang pertama saya nak pilih nilai X. Kita boleh pilih sama ada kita akan mula dengan kosong lah nak senang cerita. Kemudian kita ada 30 darjah, 60 darjah. Okey. So kalau kita buat gandaan 60, dia lebih sedikit lah. 60, 120, 180. Okey. 240, 300 darjah dan last kali 360 darjah. Untuk Madam lebih suka dalam keadaan sudut sebab Madam tak berapa mahir dalam bentuk pi. Pi itu tidak ada dalam minda. Okay. So sekarang nak lukis graf, kita dah ready nak lukis graf. Cuma Madam memang tak boleh hilangkan pembaris ni. Okay. Buat masa ni sebab internet Madam ni agak slow, di Kelantan ni hujan. Okay, so Madam cuba guna ni. Okay, Alhamdulillah boleh nampak kat sini. Madam nak masukkan negatif 3. Soalan warna kuning tu negatif 3 sin. Okay, negatif 3 sin 3x per 2. Madam masukkan nilai ni. Okay. Negatif 3 sin 3x per 2. Kemudian Madam tekan button calculate, C-A-L-C. Nilai pertama Madam nak masukkan ialah kosong. Kosong yang hitam sekarang ni adalah jawapan Madam sebelum ni. Madam nak masuk nilai kosong yang baru. Madam tekan sama dengan. Okay, ni adalah kosong yang baru dan tekan sama dengan lagi sekali. Okay. Jadi nilai Y Madam yang pertama ialah kosong. So nilai Y Madam yang pertama ialah kosong. Kalau Madam nak dapatkan nilai seterusnya, Madam tekan button C-A-L-C. Okay, Madam masukkan sudut 60 darjah. Okay, so Madam dapat nilainya negatif 3. Letak kat sini. Bukan kita yang kira, kalkulator yang kira. Jadi Madam buka sekali lagi untuk pelajar yang tak ada kalkulator ni sebab ada tadi ada anak murid Madam bagi duit. So kita boleh beli sebiji lagi kalkulator ni. Siapa yang nak dia kena PM Madam lah. Siapa yang tak ada kalkulator ni nak kalkulator ni PM Madam. Madam boleh beli dekat Shopee. And then Madam post. Bukan duit Madam, duit anak murid Madam. Dia bagi kat Madam. Madam boleh bagi kat you all lah.
Okey, bila teruskan tekan button calculate. Kemudian awak masukkan 120. Jawapan awak adalah kosong. Masuk lagi calculate 180. Okey, jawapan awak 3. Calculate lagi 240. Jawapan awak kembali kosong. Okey, calculate, masukkan 300. Okey, awak akan dapat jawapannya adalah -3. Kalkulator hitam Madam tak pasti, tapi Farhan boleh PM Madam lepas ni. Farhan ada nombor Madam tak ni? Nanti Madam akan post kalkulator ke rumah. Okey. Madam teruskan calculate, Madam masukkan 360 sama dengan. So dapat kosong. Sekarang ni sebab Madam guna kalkulator ni kalau nak guna kalkulator tu Madam kena buka software yang satu lagi sebab Madam ada 3 jenis kalkulator. Tapi yang untuk kegunaan SPM Madam rasa kita guna yang ni lah. ClassWiz ni dia lebih mesra pelajar. Okay, sebab itu Madam kata siapa yang tak ada kalkulator ni sebab kita akan bagi percuma. Okay, bagi percuma sebab duit tu duit pelajar saya dia main TikTok ke apa saya tak pasti. Tapi dia ada duit tambahan lah. Dia ada duit extra. So dia bagi kat saya. Seminggu dia bagi RM20. Semalam dia masuk RM20. Kalkulator tu harga RM49. Okey lah. Okey, so sekarang ni Madam nak buat. Okey, dah ada. Nak buat graf daripada titik yang ada ni kita nak buat graf. So Madam cuba besarkan supaya awak nampak paparan ni. Okey, ambil semula saya nak buat graf. Sekejap Tangan saya licin sikit baru lepas makan nasi ni. Okey, katakan graf saya nak buat warna hijau. Okey, nak buat warna hijau. Okey, sekejap dia besar pula. Saya kecilkan dulu tulisan. Okey, saya nak buat warna hijau. Okey, kemudian paksi saya menegak ni. Saya kena buat atas dan bawah lah. Sebabnya kita ada nilai negatif. So kat sini. So sekarang ni katakan saya buat kat sini adalah nombor 3. Okey, kat sini nombor 0. Tak apa, yang baru masuk tak apa, jangan terkejut tajuk terigu jangan terkejut. Nanti video tu ada dalam rakaman. Okey, video yang lama-lama ini adalah genap 2 bulan saya mengajar online ni. So siapa yang baru nak mula, dia boleh mula daripada video yang awal. Mula yang tertam 4. Ada yang tertam 4 Okey, Madam nak mula plot, Madam guna warna merah ni sebab nak suruh menarik perhatian kosong. Bila nilai X Madam kosong, nilai Y pun kosong. Titiknya kat situ. Okey, semasa 60 darjah, contohnya Madam ambil 3 kotak ni, Madam buat 60. 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak. Yang ini tidak semestinya lukis pada kertas graf kertas awak yang biasa pun boleh. Okey, so kat sini 60 darjah, 120 darjah, 180 darjah, 240 darjah, 300 darjah, 360 darjah. So dia suruh berhenti sampai 360 je. Kita tak boleh buat lebih. Padam iaitu. Okey, kemudian semasa nilai X Madam tu 60, bacaannya adalah -3. Semasa 120 kat sini. 180 naik atas. 240 turun bawah. 300 ke bawah. 360 kat situ. Dia macam kita berada di ICU tu. Graf dia macam sinusoidal. Okay, duduk di ICU, grafnya turun, naik, turun balik, naik, berhenti. Itulah graf kita
yang menunjukkan Y sama dengan. Okay, graf ini adalah graf Y. Y sama dengan negatif 3 sin sudut kita 3x per 2. Inilah dia wave dia. Okay, wave. Sinusoidal. Okay, saya buka kepada soalan kalau yang nak bertanya. Okay, letak je soalan kat situ, saya baca, saya jawab. Okay, yang saya buat ni, yang saya baru buat ni baru 6A. Baru lukis. Okay, kemudian saya nak jawab, dia kata seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi benda yang baru ni. Dia bagi benda yang baru di sini. Okay, so saya nak buat graf yang kedua. Okay, tapi kita kena buat dulu sedikit housekeeping di situ. Kita ada pi per dengan x tambah dengan 3 sin 3x per 2 sama dengan 0. Okay, medan ubah suai. Pi per dengan x sama dengan negatif 3. Okay, negatif 3 sin 3x per 2. Di mana kita baru selesai buat yang belah kanan. Graf kanan, graf sinusoidal yang kita lukis tadi. Okay, so dia sekarang ni dia suruh medan lukis graf pi per dengan x. Okay, pi per dengan x iaitu graf salingan. Okay, graf salingan 1 per x. Okay, so medan buat sedikit petak yang ringkas. Okay, petak yang jadual yang ringkas. Sebab kita nak tahu, kita tahu graf salingan, I tak pasti belajar ke tak ni. Salingan dia macam ni. Kan? Cuma kita nak pasti dia bentuk yang atas ke bentuk yang bawah tu. Jadi kita tak pasti, kita kena lukis beberapa nilai. So medan pilih 3 nilai. Yang pertama nilai x. Medan nak buat 0 darjah. Lepas tu saya ambil apa nilai tadi? 180 darjah, 360 darjah. Kita ambil beberapa nilai. Okey, kemudian kita guna kalkulator. Okey, saya nak masukkan pi. Pi itu sebenarnya 180 per dengan x. Okey, kita tekan button calculate. Medan nak test nilai 360. Okey, medan nak test nilai ni sama dengan, so medan dapat jawapannya 0.5. Setengah tu adalah 0.5. Okey, medan calculate lagi sekali. Calculate, medan masukkan 180. Oh, dapat 1. Okey, tengok medan calculate, medan masukkan nombor 0. Dia dapat max error. Maksudnya jawapan di sini adalah infinity. Okey, itu adalah nilai pi per dengan x. Jadi saya nak lukis graf kita sekarang. Saya ada nilai 1. Saya ada nilai 0.5. Okay, graf kita sekarang. Saya ada nilai 1 dekat sini. Saya guna pen warna purple. Purple. Saya ada nombor 1 semasa 180. Dan saya ada nombor 0.5 semasa di situ. Dan semasa 0 darjah, dia tidak menyentuh. Okay. Dan graf salingan dia bukannya garis lurus. Dia seperti yang tadilah. Macam mana medan nak lukis ni? Sekejap kok saya boleh tidurkan laptop saya sekejap. Okay, graf dia. Kecilkan sekejap kurang sikit lah nak lukis dia. Okay.
Ni dia graf kita. Sedikit menggigil sebab dia licin sedikit. Graf salingan dia tiru yang ni. Dia tiru yang ini. Patutnya lukis straight lah kan, tapi dia gigil sikit sebab laptop ni. Okay, laptop ni licin. Okay, so graf tu dah siap lukis. Cuma kalau pelajar nak tanya kat infinity tu kita nak lukis kat mana, sebenarnya dia tidak menyentuh mana-mana paksi. Dia hanging kat situ. Kalau saya boleh lukis cantik-cantik sikit lagi. Buat comel-comel. Okay, so daripada yang kita lukis graf warna purple dengan graf warna hitam, Madam dapati dia menyentuh pada 2 titik. Titik pertama dia sentuh ialah dekat warna biru. Kat sini, 1. Dan kat sini 1 lagi. Jadi dia ada 2, okay? Dia ada 2 penyelesaian. Sekejap saya masukkan WhatsApp group sekejap pada Farhan. Saya masukkan WhatsApp group dekat Farhan, nanti Farhan join. Dalam tu ada semua benda. Okey, so Madam buka kepada soalan untuk yang nak bertanya soalan 2011 6A dengan 6B kerana kita sudah beres. So kalau ada soalan silakan. Okey, sebelum ni kalau you tak pernah belajar, jadi memanglah you tak boleh nak jawab soalan ni. Sekarang ni Madam dah ajar. Dan semua benda tu sebenarnya bukan kita yang kira, kalkulator yang kira. Kita cuma plot sahaja. Hello Madam. Ya, sila. Saya nak tanya. Untuk X AZ tu. Kalau kita tak letak 60 degree sampai 360 degree kan, kita letak dalam bentuk pi boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma Madam, sebab Madam dah lama tinggal at Med, Madam tak boleh nak kira logik pi per 2 tu berapa. Madam tak ada. Madam tak ada. Madam bukan cikgu sekolah. Okay. Faham. Tapi lepas dah siap ni, nak tukar dia, contohnya bila dah siap, Madam nampak je yang ni pi. Bila dah siap. Tapi semasa mengira tu, Madam memang tak boleh nak kira logik tu. Sebab kan kalau pi nak tukar ni pun ada formula je nak tukar pi 180 degree over pi semua tu. Cuma Madam fikir logik macam ni, separuh bulatan pi, 1 bulatan 2 pi. Betul. Kalau kan negatif memang dia akan ke bawah kan. Dia start pada bawah kan. Negatif dia ke bawah. Dia start pada atas. Kalau letak? Kalau dia 3 sign, sebenarnya dia start melengkung dekat atas kan. Kalau positif, kita ikut je yang bacaan kita ni. Kita ikut je bacaan pada table kita. Sebab tu Madam kata tadi, benda ni tak susah. Kita plot je ikut yang bacaan kita ni. Alright. Kalau seandainya fungsi ni berubah, dia jadi benda lain pula. Graf kita ni, nanti peringkat degree dia panggil leading dengan lagging. You belajar tinggi lagi, wave nanti dia memang, dia ada mungkin graf tu berganjak ke sini, tapi itu peringkat tinggi lagi. Tapi yang penting dia akan jadi sinusoidal macam huruf S macam tu lah. Lepas tu ada pula yang macam awak tanya tadi, dia kadang-kadang dia kat sini. Jadi dia mula dari situ. Kan? Yang ini bergantung kepada function. Sebab itu Madam kata tadi, kita bukan mengira, kita ikut paparan kalkulator. Alright, thank you Madam. Okay. So dalam exam, Syukran dah masuk Syukran. Dalam exam saya tak sure unit dia macam mana. Cuma dari segi matematik, pi memang orang tahu 180. Cuma kalau pelajar rasa takut, sekarang ni Madam dalam proses nak pujuk pelajar jawab soalan ni. Jadi Madam tulis benda yang senang saja. So dekat exam nanti, kalau cikgu you kata kena tukar jadi pi, awak conteng beberapa nilai tu biar jadi pi. Okay, beberapa nilai tu awak tukar jadi pi, tak ada masalah.
Yang menjadi masalah kita sekarang ialah bila nampak pi tu ada pelajar terus dia kata yang ni memang dia tak boleh nak digest. So madam bagi harapan dulu kat pelajar biar dia cuba menjawab. Jangan tidur semasa exam kerana kita boleh mereka jawapan. Lepas tu kita convert kemudian lah 60 tukar jadi pi, kita guna kalkulator nanti, tak ada masalah. Dia ada proses pertukaran. Okay? Jangan risau, bab sudut tu nanti kita tengok. Betul-betul, esok exam paper at Mat, betul. Ni kalau Kelantan besok. Kelantan besok. Cuma sekarang ni kita cuba dulu skor untuk lulus. Skor untuk lulus. Nanti bila drill nanti okey, result tu okey. Setiap 5 markah yang awak kumpul dia akan mengubah grade. Berbanding you masuk paper at Mat you tidur terus. Ni Madam cuba pujuk pelajar daripada tidur jawab juga. Bukan kita yang kira, kalkulator yang kira. Right? Tu soalan 2011. Okey, Madam tengok pula soalan 2012. Sorry angka terbersin pula. Okey, rasa muat kot kat sini kalau saya kira Sat Okey, 6A saya kira kat sini je. Soalan proof ini seperti yang saya pernah kata, saya memang suka soalan proof dan saya suka buat yang pendek lah. Kalau pelajar suka buat yang panjang, terpulang kepada pelajar. Yang tadi dah siap belum? Bilang yang tadi saya dah jawab, cuma saya tak tulis kot. Okey, so jawapan dia bilangan, sebab dia ada 2 titik So bilangan penyelesaian ialah 2. Jawapannya 2 penyelesaian. Dia cuma nak tahu curve lengkung yang warna purple bertembung dengan sinusoida tu berapa kali. So kita bertembung tadi sekali dekat sini, 2 kali dekat sini. 2 kali je dia bertembung. Seandainya radiannya ditambah, seandainya. Kalau ditambah lagi ni, ni kali ketiga. Tapi malangnya tidak ditambah lah. So kita stop sampai 2 kali saja. Itu je, dia bukan suruh selesai. Dia nak tanya berapa kali je pintas. Tu saja. Jadi rugilah kalau pelajar tidak menjawab soalan yang mudah itu. Okay? Okay, Madam teruskan. Okay, untuk soalan proof. Okay, untuk dulu kita pernah buat, kalau kita tengok rakaman, Madam pernah buat graf modulus. Tak silap Madam soalan SPM tahun lepas. Awak boleh tengok dalam koleksi, Madam dah terang yang itu dalam video. Ada dalam video untuk kertas 2 SPM sebenar, ada video dah. Yang memang ada modulus. Ada modulus hari tu Madam buat. Okay, nanti Farhan masuk dekat WhatsApp group. Dalam tu nanti dekat description dia tu ada bahan dengan video yang lama. Tengok slow and steady, kita buat marathon. Tu ada playlist kat situ. Okay, ada playlist. Boleh Okay, so Madam pergi kepada yang soalan nombor 6. Sebab hari ni Madam ada invite beberapa sekolah di mana Madam share dengan cikgu Madam dulu. Cikgu sekolah, apa nama tempat tu ya? Cikgu sekolah dekat Bacok. Dekat Bacok ada 2 sekolah. Lepas tu sekolah Abdul Samad. Dekat Pulau Condong ada 1. Mungkin ada pelajar daripada sekolah tu lah yang masuk ni. Sebab Madam tengok ramai pelajar baru. Tapi jangan using video ada. Jangan risau. Okey, yang belah sini kita panggil belah kiri Belah kiri left hand side. Yang ini belah kanan kita panggil right hand side. Ikutlah nak buat bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ikut Madam suka buat yang susah kepada yang mudah. Okey, Madam ambil yang left hand side. 2 per dengan, kemudian Madam nampak kat sini dia guna
cos 2x. Medan pun rujuk rumus. Cos 2x. Mana dia rumus tadi? Cos. Ni. Cos 2x. Ni dia. Cos 2x. Ni dia. Medan nak tukar dia menjadi 2 cos kuasa 2 ni tolak 1. Medan nak tukar yang ini. Okay. Sebab dia ada 3 baris ni. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Medan nak pilih baris yang kedua. Okay. Baris yang kedua. So dia akan jadi, mana dia pergi? Baris yang kedua dia akan menjadi 2 cos kuasa 2A tolak 1 yang pertukaran tadi. Kemudian soalan kita ni kat belakang dia ada tambah 1. Medan pun tambah 1 ikut soalan. Okey, perubahan yang pertama boleh faham ke? Proses medan tukar ni? Okey. Okey, kemudian negatif 1 berjumpa dengan positif 1 ni meninggal. So yang tinggal ialah 2 per dengan 2 cos kuasa 2A. Boleh? Okey, sorry. Huruf A pula. Huruf X. Dah mabuk ketum. X. Okay, thank you. Kemudian tadi Medan potong negatif 1 dengan 1. Sekarang Medan nak potong 2 dengan 2 pula. Bila Medan potong, tinggallah 1 per dengan cos kuasa 2X. Okey, huruf di sini huruf K. So kalau 1 per, dia akan menjadi nombor yang seterus itu adalah SE second. Kalau Medan tukar tu dia jadi second square X. Okey, dalam gambar yang saya hantar pun saya buat A juga. Nanti awak tolong tukar jadi X, okey? Okey, so sekarang ni awak tengok. Yang sebelah sini dia suruh buktikan jadi second square X dan jawapan Medan sekarang pun dah menjadi second square X dan dia telah menjadi seperti right hand side. Therefore, terbukti. Itu cara Medan buat prove that, buktikan bahawa. Okay, so Medan mula dengan left, akhirnya yang left telah menjadi right, maka terbukti. Okay, Medan buka kepada soalan. Soalan 2012, 6A. Kat mana yang rasa tak faham? Okey, boleh So, Medan nak buat soalan B. Sekali lagi kita nak lukis graf di sini. Okey, kita nak lukis graf lagi sekali. Sorry dia agak blur sedikit di situ. Okey, yang pertama. Lakar graf Y sama dengan cos 2X tambah 1. Dari 0 sehingga 2 pi. Okay. So, Medan nak lukis, jadi kita kena ada proses tekan kalkulator. Okay. Semasa kalau pelajar nak tekan kalkulator, awak tengok kita nak masukkan cos 2X tambah dengan 1. Medan nak try yang ni Medan tekan calculate. Katakan Medan masukkan nombor kosong darjah. Medan dapat nilainya adalah 2. 2. Katakan Medan buat calculate 60. Medan dapat jawapannya ialah 0.5.
Madam calculate, masukkan 120. Madam dapati dapat 0.5 juga. Dia tak jejak. Okay, dia tak jejak pada paksi. Macam mana nak cerita kawan ni? Okay, gini-gini Saya contoh sekejap. Oh, sorry. Saya contoh saat. Sketching sekejap sketching saja. Okay, masa kosong tadi, okay, saya calculate, calculate nombor kosong tadi, saya dapat jawapannya 2. Okay, saya tahu dah jawapannya 2. Okay, katakan saya mula dengan 60 pula. Okay, calculate 60. Saya dapat 0.5. Dia kat sini. Contoh kat sini. Saya calculate lagi. Saya masukkan 120. Dia dah naik semula dekat sini. Jadi maksudnya ada something nilai kosong berada di sini. Jadi untuk graf kali ni, Madam akan memilih nilai sudut yang lain. Kalau tak, graf kita jadi tidak berpijak pada paksi X. Jadi Madam nak buat nilai X stable macam tadi nilai Y. Madam nak mula dengan 0. Lepas tu Madam akan buat dengan 90. Okay, 90. Berapa lagi nak buat? 180. 270. 9 darab 2, 9 3, 9 4, 360. Contoh sebab kalau buat yang kecil tadi tak adalah graf dekat paksi X tu. Okey, so kalau Madam buat yang ini sekarang, lupa pula nak guna pembaris sorry Okey, so Madam tekan kalkulator Madam ni. Kalkulator je yang tolong kita. Calculate. Okey, kita masukkan 90. Baru kosong. Tadi yang ini 2 kot tak silap saya. Okey, kita calculate lagi. Masukkan 180. Dapat 2 semula. Okey, kita calculate. Masukkan 270. Dapat kosong. Okey, calculate. Masukkan 360. Dapat 2. Jadi nombor kita bermain dengan 20202. Okey, kemudian katakan pelajar nak plot graf. Okey, saya ambil nilai tengah-tengah di sini. Okey, contohnya saya ambil 4 ni 90, 180, 270, 360. Okey, saya buat macam tu. Kemudian masa kosong tadi nilainya ialah 2. Katakan di sini 2. Okay, katakan di sini ni 2. Jadi titik yang pertama kita tadi ialah kat sini. Masa 90 kosong. 180 naik balik 2. 270 jadi kosong semula. 360 jadi 2 semula. Maksudnya graf kita adalah graf kita adalah yang ni ke situ. Naik semula, turun semula, naik semula. Graf kita gitu. Sekejap macam salah je semula. Undo, tak comel. Dia kalau kekok tu ada salah lah mana-mana. Okey. So, Madam buat lagi sekali. Sebab tadi kita pernah buat 60. Masa 60 jawapannya 0.5. Okey, so Madam buat semula lagi sekali. Okey, lagi sekali Madam akan buat graf dia macam ni. Tak comel. Ke saya salah mana ni? Sekejap saya undo sekejap. Graf saya yang ini naik. Macam tu. Macam tu. Baru comel sikit.
Okey. Okey. So kat sini saya terlebih ni salah lah, saya kena betulkan ni. Okey. So dah selesai graf untuk soalan ni. Okay, boleh faham tak nak buat graf ni? Boleh Okey. Kemudian ada satu lagi soalan, dia kata lepas lukis graf tu, dia suruh buat benda yang baru ni. Ni persamaan ni dia samakan dengan X bla 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 ni, X per 4 pi tambah dengan 1. Okey, so dekat sini madam tengok yang ini yang kita buktikan tadi. Okey, yang kita buktikan tadi, dia ada 2 di atas. So madam ikut. Secant square X tadi, madam dah buktikan dia adalah 2 per cos 2X tambah 1. Yang ni kita dah buat tadi. Okay, kita dah buat masa tadi. Ni. Kita dah buat semasa pembuktian tadi. Ni. Ni pembuktian tadi ni. Okay. Boleh kita dah buktikan dia adalah cos 2. Secant square X tu adalah 2 per cos 2X tambah 1. So kita guna sekarang kat situ. Kita guna 2 yang atas ni. Yang atas. Secant yang kita show tadi. Kita guna dekat yang madam buat warna biru ni. Ni. Okey, kemudian madam permudahkan dulu ni kerana madam takut pelajar tak nampak. Okey. Tengok madam buat 2 yang hitam. Per maksudnya bahagi. Kemudian 2 yang merah per dengan cos 2X tambah 1. Semasa kita belajar sekolah rendah, cikgu kita suruh tukar, bahagi jadi darab, maka yang di atas, yang di bawah akan naik atas, kemudian 2 akan turun bawah. Tanpa kita sedari sebenarnya nilai 2 ni termati dengan 2 yang bawah. Jadi sebutan yang di depan itu sebenarnya ialah cos 2X tambah 1 saja. Okey, madam buat pergantiannya kat sini. Yang sebutan depan ni kita sebenarnya boleh ringkaskan dia menjadi cos 2X tambah 1. Kemudian madam samakan dengan madam buat sama dengan ni. X per dengan 4 pi. Dah tak ada dah sebutan secant tu. Okey, sebab itu graf kita buat tadi, graf yang kita lukis tadi adalah graf cos 2X tambah 1 kerana kita sedang kita sedang buat perwakilan untuk yang ini. Tu graf tadi. Graf yang kedua dia selukis adalah graf yang ini. So sekarang saya nak lukis graf yang petak ni. Okey. Pi per dengan X per dengan 4 pi. Okey, X per dengan 4 pi. Okey, tengok Saya ambil kalkulator. Okey, saya ambil kalkulator. Fungsinya ialah ada tambah 1 tadi kan? Okey, yang ini saya dah selesai. Ni ada satu lagi ni. Tertinggal yang belakang ni. Tambah dengan 1. Baik tak tertinggal. Okey, so sekarang kita nak buat graf. Kita masukkan dalam kalkulator. Kita tak payah kira, biar kalkulator yang kira. Okey, so nilai kita ialah X per dengan 4 pi ialah 180. Okey.
gerakkan cursor tambah dengan 1. Kemudian awak tekan button calculate. Okey. Titik pertama awak nak uji adalah kosong. Awak masukkan kosong sama dengan nilai awak adalah 1. Okey, madam buat nilainya adalah 1. So titik pertama kita adalah di sini. Okey. Kemudian madam ganti nilai yang paling hujung. Okey, nilai paling hujung calculate. Madam masukkan 360. Sama dengan. So nilainya ialah 3/2 ataupun 1.5. Okey, 1.5. Tadi 1, yang ni 1.5 naik atas sikit lagi. Okey, dia naik sikit lagi. Okey, kemudian saya ambil pembaris. Okey, saya ambil pembaris. Saya hubungkan dua benda ni. Dua benda tu. Saya turunkan sikit ni. Okey. So saya plot dia, katakan guna warna hijau. Okey. Soalan madam dulu ni. Sebelum pelajar tanya madam nak tanya dulu. Kenapa saya cukup yakin bahawa ni garis lurus? Kenapa yakin sangat saya ni garis lurus? X per dengan 4 pi tambah dengan 1. Cuba awak perhatikan ni kuasa berapa? Dia kuasa 1. Sebab itu saya tahu dia garis lurus. Boleh? Boleh ke? Make sense ke tak? Kalau di sini tadi, okey, kalau di sini tadi kuasa 2, saya akan ganti banyak titik. Saya akan ganti beberapa titik sebab ialah kita tak tahu siapa atas siapa bawah. Tapi yang ini memang sah-sah dia kuasa 1, dia mesti straight line. Okey, cikgu seni saya kata, garisan bermaksud kita ada 2 titik dan kita sambungkan titik itu. Itulah garisan. Saya guna yang cikgu saya ajar tahun 1990 stroke 91. Saya macam zaman awak. Ada 2 tahun belajar dulu. Awak samalah. 2021/22. 2022/23 awak ni. Balik kepada zaman saya dulu. Okey. So saya pun sambung jadi garis lurus. Bila garis lurus, saya cuma ambil 2 titik saja. Titik pertama saya buat warna purple ni, saya ambil titik kosong. Titik kedua saya ambil yang paling besar, saya sambung. Kemudian dia tanya, ada berapa penyelesaian? Dalam matematik, penyelesaian adalah memintas sesama sendiri. Yang pertama, dia pintas dekat sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 penyelesaian. Dia bukan suruh kira. Dia suruh tengok kat mana je yang pintas. Berapa je yang pintas. Jadi jawapannya ialah 4 penyelesaian. Okey, 2 kali dah kita buat latihan yang sama. Logigraf apa-apa. Okey, Meda tanya dulu kat mana rasa tak boleh untuk soalan 2012. Soalan SPM tahun lepas pun memang keluar soalan ni, cuma dia modulus. Okay, this is paper 2. Sebab saya tak ambil masa lama, sebab you all nak baca untuk MMAT pula kan. Memadai kita bagi peluang untuk pelajar yakin untuk buat soalan ni. Jangan tinggal, tengok kos je tinggal. Tengok tangent je benci, tengok sin saja berdosa. Tak boleh lah. Lepas ni kena try jawab. At least buat table tu tak apa dah masuk-masuk nilai. Okey, saya buka kepada soalan, silakan. Yang baru masuk jangan takut. Walaupun saya dah mengajar 2 bulan, you all genap 2 bulan hari ni. Okay, tapi saya meninggalkan video untuk awak. Ada video, boleh tengok sikit-sikit. Kita marathon seperti Train to Busan.
Okey, silakan. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita habiskan di sini. Boleh try sama ada esok nak teruskan dengan soalan tajuk ni ataupun kita boleh pergi kepada tajuk lain. Antara dua. So, you all pilih untuk saya study dahulu. Sama ada nak teruskan tajuk Trigo ataupun nak buat yang tajuk lain. Okey, kita tengok soalan. Dia kata, macam mana nak plot garis lurus rumus yang mana satu? Okey. Sekarang ni macam ni, apabila soalan yang pertama, dia memang suruh kita lukis, dia akan ada dua. Satu left hand side, satu lagi right hand side. Mula-mula soalan yang pertama, contohnya tadi, dia suruh Madam buat graf left hand side dulu. Jadi Madam dapatlah graf sinusoidal yang susah nak lukis tadi tu. Bla 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 tu. Biasanya sebelah. Kemudian soalan yang kedua, dia bagi pula benda ni sama dengan dan kita kena lukis graf yang kedua. Graf kedua ni, soalan SPM tahun lepas, dia modulus. Soalan 2011 tadi, dia bentuk salingan. Yang 2012 yang baru kita buat tadi, dia garis lurus. So kita dah buat 3 jenis dah graf yang right hand side. Left kita dah okey, left memang sinusoidal sebab menunjukkan trigo. Yang mengganggu pintasan pada wave kita ni, macam kalau kita duduk dekat radio kan, kita pegang handphone tepi radio. Dia akan ada satu garisan yang mengganggu wave. Kalau kita belajar engineering dia. Garisan yang mengganggu wave tadi yang gini. Gitu. Jadi dia mengganggu hingar di sini, di sini, di sini, di sana. Ini yang 2000, soalan 2012. Yang first tadi, kita ada atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tiba-tiba ada garisan handphone kita hingar bentuk salingan. Dia benda-benda macam ni memang kita panggil dalam bidang engineering ni benda tak nampak lah. Tapi you all mesti perasan kalau cikgu you buka PA system, tiba-tiba kalau ada orang bawa handphone, PA system tu, mikrofon tu jadi macam bunyi, dia menjerit tu kan. This is apa yang mengganggu sinusoida tu adalah garisan yang sebelah kanan tu lah sebenarnya. Okay, dia bergantung, ada yang straight line. Setiap tahun saya tengok berbeza ni. Ada selingan, ada straight line. Yang paling latest, modulus. Okay, jadi kita kena biasakan. Garis lurus tu kita cuma ambil 2 titik. Okay, macam mana nak tahu garis lurus tadi? Sebab Madam dah mengajar 20 tahun, jadi terpandai. Kalau kita dapat MX tambah C, cluenya ialah kuasa 1 garis lurus. Kalau Y sama dengan AX square plus BX plus C, cluenya adalah kuasa 2 ni, dia jadi senyum atau masam. Kalau graf kita Y sama dengan 1 per X, dia adalah graf selingan di sini atau di sini atau di sana dan di sini. Dia ada pattern graf yang tertentu. Madam. Ya. Saya tanya pasal modulus kan. Maksudnya dia ada 2 lah, sama ada positif atau negatif kan. Dia tak. Kalau soalan tahun lepas dia macam ni tau. Bila modulus, dia bagi fungsi modulus tu kan. Awak tekan button shift, awak tekan absolute ni dan awak masukkan fungsi apa yang dia bagi. Contohnya dia bagi 3 sin, contohlah 2x. Dia bagi fungsi pelik-pelik pun bukan kita yang kira. Kalkulator yang kira, kita just tekan calculate je. Kalau masukkan 0 darjah, kan, dia akan bagi jawapan 1. Walaupun dia modulus, dia tak mungkin tambah tolak tu tak mungkin. Sebab jawapan
dia memang based on calculator. Contohnya Madam masuk nombor yang seterusnya, calculate. Contohnya Madam masuk 90 darjah. Dia bagi jawapan 1. Okey, saya try 60 darjah. Dia bagi jawapan macam ni. Tekan je SD. 3.5. Boleh? Boleh Madam. Semuanya tentang kalkulator. Kita jangan risau maksud modulus ada tambah tolak. Jangan. Sebab soalan ni sebenarnya dia based on kita ganti nilai X tu dalam fungsi. Kalau fungsi tadi sin. Ada yang fungsi straight line. Yang ini fungsi absolute. Awak buka je sebab kalkulator canggih kita ni, kita tekan shift, kita tekan ABS. Tu absolute. Apa-apa nak masuk kat sini sila je. Tak ada masalah. Sebab bukan kita kira, kalkulator yang kira. Biar kalkulator yang sakit kepala. Kita relax. Okay, so untuk jawab Iskandar tadi, tekan shift, tekan ABS. ABS, dia macam ni, dekat button calculator, ABS ni tulisan kuning, tetapi button yang kita tekan itu adalah button buka kurungan. Cuba perhatikan dekat buka kurungan ni, atas dia tu ada ABS warna kuning, sebab itu Madam kena aktifkan button kuning iaitu shift. Button shift tu untuk unsur-unsur warna kuning. Kalau Madam tekan button alpha, untuk Madam aktifkan, contohnya Madam tekan alpha, alpha, A keluar. Madam tekan calculate, dia keluar tanda sama dengan. Kalau Madam tekan shift, Madam tekan button calculate, dia keluar solve. Gitu. Okey. Boleh? Sebab tu Madam tanya betul-betul. Siapa yang tak ada kalkulator jenis yang Madam guna ni, kena terus teranglah sebab Madam biasanya ada dana untuk membeli kalkulator ni. Tak silap Madam dah 7 orang dapat kalkulator percuma. 7, kemudian sekolah menengah Kok Lanas 14. 14 biji percuma. Lepas tu ada Johor, Sabah ada 2 orang, Kedah ada 1 orang, Terengganu ada 1 orang. Mana lagi saya lupa sebut. Johor ada seorang lagi. Johor 2 orang dapat. Okay, so sekarang ni kita ada 1. Siapa nak ada 1 kalkulator. Nanti PM Madam lah sebab Madam nak minta alamat. Nak suruh Shopee post terus ke alamat masing-masing lah. Boleh. Tapi kalkulator ni. Kalau pelajar guna kalkulator yang lama, yang lama sekejap. Dulu saya guna yang itulah mengajar tapi dia tidak moden. Okay, dia tidak moden. Saya ada ke semua tu. Sekejap saya pergi kepada, sekejap apa nama saya punya ni? Backup. Okay, saya pergi calculator, emulator. Sebelum ni saya mengajar guna kalkulator ni. Tapi dia tidak canggih. Dia tidak canggih seperti yang baru ni. Ada juga button absolute. Ada juga, ada. Tapi yang tadi lagi canggih lah. Kalau boleh guna yang canggih silakan, tak ada masalah. Boleh? So besok kita akan sambung soalan ni juga. Kita akan sambung soalan ni juga. Harap boleh membantu pelajar lah. Sebab besok kalau di Kelantan besok last paper. Okay, di Kelantan besok last paper.